Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Majlis Amanah Rakyat MARA bakal menghantar pelajar lepasan program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET belajar sambil bekerja di Jepun selama 3 tahun. Sebagai itu, jelas pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, program baru yang diperkenalkan itu dianjurkan dengan kerjasama Organisation for Industrial, Spiritual, Cultural and Advancement Japan. Kata beliau lagi, ini merupakan inisiatif paling besar oleh pihaknya dan antara hal tuju baru untuk menjadikan bidang TVET bukan lagi sebagai pilihan kedua. Keciciran pembelajaran atau learning loss yang berlaku ketika wabak COVID-19 antara faktor yang mempengaruhi pencapaian murid Malaysia dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa 2022 yang menunjukkan skor penurunan dalam 3 domen literasi. Mengulas selanjut, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Operasi Sekolah Azman Anam berkata, pencapaian Malaysia dalam program penilaian pelajar antarabangsa 2022 menunjukkan penurunan bagi 3 literasi yang ditaksir iaitu bacaan, matematik dan saintifik. Universiti Teknologi Malaysia UTM menjadi universiti pertama di negara ini memiliki telaga air akuifer batuan sendiri sebagai sumber alternatif bekalan air bersih. Naib Chancellor UTM, Profesor Datuk Dr. Mat Fauzi Ismail berkata, telaga sedalam 158 meter itu akan menghasilkan air dengan nilai larutan berasid pH 7.8 dan mampu mengeluarkan 1 juta liter air sehari sekaligus mampu menampung keperluan warga kampus. Profesor Datuk Dr. Ahmad Fauzi juga berkata projek cetusan Lembaga Pengarah dan Pengurusan Tertinggi UTM yang menggunakan sistem teknologi memberan itu dapat mengurangkan lagi kebergantungan sumber sedia ada serta menjimatkan kos utiliti penggunaan air di kampus. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Kita kena tahu dan kita kena pegang sungguh-sungguh. Sebab rata-rata orang yang tak nak solat, dia mencari alasan. Dia mencari alasan, dia kata dia tak boleh solat kerana tempat mungkin tak sesuai. Ataupun mungkin dia kata dia tak boleh solat disebabkan dia rasa solat ini perlu dilakukan di masjid ataupun di surau saja. Kan? Ataupun ada lagi kan Syafiq, ada lagi yang saya pernah dengar sendiri, dia kata saya kalau nak solat tak ada sejadah rasa macam tak sah. Dia anggap salah satu sah dia solat itu mesti ada sejadah. Ni ada ni masyarakat kita. Jadi sahabat-sahabat, Bye. Assalamualaikum. Penyelia latihan tersebut adalah seperti berikut: Universiti Teknologi Malaysia, College Unity, Universiti Malaya, Universiti Putera Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia, College Universiti Agrosains Malaysia,
Institut Profesional Baitul Mal, Universiti Kuala Lumpur, Universiti Teknologi Bara, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia dan GAE Resources Sdn Bhd. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Lembah Kelang 91.5 FM. Allahumma farijal ham kashifal gham mujib da'watal muttarrin rahman ad-dunya wal ham kashifal gham mujib da'watal muttarrin rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni anta tarhamuni farhamni birahmatin tunini biha an rahmati man siwa. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Kita berada di Aspirasi 10.1. Seperti biasa buka tirai untuk waktu ini selama 3 jam pertemuan kita dengan slot kita ini ada pelbagai rancangan yang dah pun kita susunkan. Edisi hari ini hari Rabu pagi bersamaan 6 Disember 2023, 22 Jamadil Awal 1445 Hijriah. Doa saya untuk anda semoga dalam kebaikan sentiasa, diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan sebaik-baiknya bagi anda yang mungkin ada dugaan cabaran. InsyaAllah semoga dapat tembuhi dengan sebaik mungkin. Kuatkan semangat dan fokus. Dan kita perlu ingat kenapa kadang-kadang jalan kita ni ada sukar berbanding dengan orang lain. Kerana Allah tahu kita lebih kuat dan memang hanya kita mampu untuk melayari jalan-jalan tersebut. Itu kita kena ingat, okey? Sentiasa bersemangat dan juga berhusnuzon, sangka baik dalam apa sahaja, okey? Terima kasih tim Mono Pagi yang dah pun temankan anda sebentar tadi. Saya nak teruskan untuk perkongsian selanjutnya. Selepas ni ada rancangan Kelvin Bertanya. Jom kita nak buka tirai berhibur seketika bersama dengan Fine. Lagunya Kalimah Mahabbah. Teruskan bersama IKIM. Mulakanlah harimu dengan membaca bismillah. Moga harimu diredoi dan diberkah. Perbanyakkan selawat, kita kan umat Muhammad. Moga selamat di dunia dan akhirat. Hidup aku, mati aku, hanya untukmu, ya Allah. Perjalananku dan dakwahku meneruskan perjuangan Rasulullah.
Rasulullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Quran Tagging Telaga Biru ada 25 kelebihan. 25 kelebihan dalam satu Al-Quran. Ada 341 penanda. 341 penanda. Memfokuskan sirah, doa, fiqh dan kisah umum sebagai bacaan dan amalan. Al-Quran Tagging Telaga Biru pelbagai corak dalam bentuk zip atau diari. Hubungi 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Clothing, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertakluk kepada permanen syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Don Daniel Don Biaji, pemilik syarikat Mahabbatin Travel and Tours. Jom sertai Umrah Solat Selawat bersama saya pada 31 Januari 2024 atau 4 Februari 2024. Saya sendiri yang akan membimbing umrah anda. Tempat adalah terhad. Hubungi kami di 019-388-3944 atau pejabat Mahabbatin 0355246674. Mahabbatin Travel and Tours hanya kerana cintanya. Kuching 93.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur saya Syafiq, kita berada di Aspirasi 11 dan buka tirai pertemuan untuk rancangan kita yang pertama ni dekat Aspirasi 11 ni. Kita ada rancangan Kelvin Bertanya. Okey, jom nak sama-sama juga kita dengar dan tonton rancangan ini dekat platform media sosial, di Facebook juga di YouTube IKIM. Kita boleh sama-sama berinteraksi dekat situ, like, comment, share banyak-banyak tu. Okey, untuk kita boleh lagi bincang-bincang, dengarkan lagi perkongsian soalan dari saudara Kelvin Q, juga perbincangan ilmu bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan ataupun kita panggil Dr. HD. Beliau dah pun ada bersama kita dekat talian ni. Jom sama-sama tonton sekarang. Kalau ada yang berada dekat dalam platform media sosial, boleh kita sama-sama kenal dekat situ kan, dekat mana anda tengah dengarkan kita. Jom nak sama-sama raikan Dr. HD. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat. Masya Allah. Hari ni saya pertama kali orang kata dapat tanya dulu. Apa khabar doktor tu? Itu yang penting tu, cewa. Dia rasa seronok kan bila kita sendiri yang memulakan. Allahu Akbar. Moga baik-baik untuk doktor. Semuanya Amin. Jadual doktor, perjalanan doktor, tugasan doktor pun harapnya baik-baik aja. Sebab kalau nak tengok doktor, boleh layari dekat platform media sosial juga doktor, betul? Betul, di media sosial ni biasalah kita bukanlah duduk di masjid 24 jam. Kalau macam Syafiq tu Alhamdulillah. Nampak beriman tu, nampak lebih etikahnya. Macam saya ada di FB, ada di IG, TikTok, YouTube. Dan dekat situ pelbagai info yang kita kongsikan, khususnya berkaitan tentang fiqh, berkaitan tentang bagaimana kita nak memperbaiki diri. InsyaAllah boleh sama-sama layari insyaAllah.
Ya, kan itu yang utama tu, sebab ada sahabat dengan kita yang biasa tengok dekat doktor ni dekat skrin TV Hijrah, katanya selalu tengok doktor buat perkongsian juga. Namun di Radio IKIM pun tak kurang hebatnya, sama-sama kita nak berkongsi lagi apa mesej dan juga perkongsian yang baik-baik yang boleh kita dengar, yang boleh kita tambah nilai hidup kita ini dengan ilmu yang bermanfaat. Okey doktor, baik, kali ni doktor rasa macam tema color lebih kurang baju saya dengan baju doktor okey, lebih kurang sama hari ni, cewa. Kan? Ya, harapnya orang kata apa, sentiasa ceria bersemangat kita doktor, insyaAllah. Dan terus kita nak bawakan soalan dari saudara Kelvin Q yang dah pun bersedia. Jom kita sama-sama bawa masuk saudara Kelvin Q kita, silakan. Pagi kepada pendengar radio Hakim, Dr. Hadi dengan DJ Syafiq. Okey, soalan ni very quick one. Mana yang lebih utama, berdakwah kepada orang Islam dan ataupun berdakwah kepada orang yang bukan beragama Islam? Harap Dr. Hadi boleh kongsikan dan semoga semua pendengar ceria. Terima kasih. Sama-sama. Kan semua ceria ni, tenang-tenang kan, harmoni kita, masya-Allah doktor. Bagaimana doktor untuk isu kita berdakwah ni? Orang kata berdakwah ni bukan kata saja kita pelbagai caranya untuk meluaskan, tapi sebenarnya berdakwah ni kita berbuat baik dengan orang pun, senyum sekalipun kan, itu pun menggambarkan kita ni membuat satu dakwah yang baik sebenarnya doktor. Untuk orang Islam atau orang bukan Islam, mana lebih penting doktor? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan izinnya, dengan kerahmatannya, dengan kasih sayang yang Allah berikan, semoga kita tergolong dalam golongan orang yang beruntung, orang yang beriman, orang yang Allah naungi, Allah rahmati, Allah kasih, insya-Allah. Terima kasih kepada DJ Syafiq kita. Alhamdulillah, seorang yang ceria setiap pagi. Kemudian kalau khususnya pada hari Rabu, Kelvin ni saya subhanallah mengambil energi daripada saudara Syafiq sebenarnya. Kan, dia punya keceriaan. Semoga keceriaan itu boleh membawa satu mesej dakwah macam yang saudara Syafiq sebutkan tadi. Semoga Allah merahmati, meredai. Sama je. Kepada sahabat kita Kelvin, terima kasih kerana bertanya soalan-soalan yang sangat menarik untuk dikupaskan dan direnung bersama, supaya kita lebih faham, kita lebih mengetahui apa yang ada sebenarnya dalam masyarakat Malaysia. Sebab untuk pengetahuan Syafiq, Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIM, siaran ni juga ramai juga yang menonton di FB, yang daripada Singapura, daripada Thailand, daripada Brunei yang datang jumpa. Dia kata alhamdulillah, dengan adanya rancangan sebegini, soalan-soalan daripada non-Muslim. Sebab ramai yang bertanya, dia kata Kelvin ni dah Muslim ke? Tidak, Kelvin berbangsa Cina, dan agama Kelvin Kristian, dan dia duduk dalam persekitaran masyarakat Muslim, lagi-lagi di Malaysia ni, dan sudah pasti dia nak mengetahui tentang apa yang ada dalam agama Islam untuk dijadikan sebagai satu kefahaman kepada kepelbagaian masyarakat bangsa agama di Malaysia ini. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, kita syukur kepada semua sahabat-sahabat setia pendengar Radio IKIM. Semoga Allah merahmati, Allah meredai, insya-Allah. Kalau nak tengok ketampanan muka DJ Syafiq kita, boleh tengok ke kita punya FB. Boleh buka FB. Di sana ada live FB IKIM, dan insya-Allah di sana juga kita akan kongsikan sambil-sambil ada yang memandu mungkin. Semoga Allah merahmati dan meredai, insya-Allah. Baik, bila kita sebut dakwah, sudah pasti bila kita sebut tentang dakwah ni satu perkataan yang sangat hebat. Kerana apabila diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala khalifah di atas muka bumi ni, Allah jadikan Nabi Adam menjadi sebagai khalifah. Jadi tugas khalifah adalah untuk memberitahu ataupun untuk memakmurkan dunia ni mengikut acuan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Dia tak boleh ikut suka kita. Dia tak boleh ikut suka hati kita. Apa yang kita nak buat, kita buat. Tidak.
Jadi di atas muka bumi ni ada peraturan-peraturan yang telah Allah tetapkan. Macam contohlah Kelvin, bila kita beli kereta ataupun kita beli rumah, kebiasaan orang akan tanya ni strata ke ataupun tidak. Jadi kalau strata dia ada peraturan-peraturan dia. Kita tak boleh sambung. Mentang-mentang kita beli rumah tu, kita nak sambung sampai ke taman depan. Dan walaupun kita ada duit, walaupun itu rumah kita, jadi dia ada peraturan dia. Begitu juga di atas jalan raya, kita ada peraturan. Lampu merah kita berhenti, lampu hijau kita jalan. Oren bukan lagi pecut. Oren ni bersedia untuk berhenti. Ini kita belajar peraturan-peraturan alam yang telah ditetapkan. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita, Allah meletakkan peraturan dalam kehidupan supaya kehidupan kita akan jadi sempurna, baik, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila ada orang yang melanggar peraturan, di sanalah mesej dakwah perlu disampaikan. Dan bukan sahaja kepada mereka yang melanggar peraturan tu, orang yang tak langgar pun mesti disampaikan untuk diingatkan berkali-kali supaya jangan kita melanggari peraturan-peraturan yang sedia ada, khususnya apa yang telah diaturkan oleh Allah dan Rasul. Itu secara senang untuk kita faham apa sebenarnya tujuan dakwah. Tujuan dakwah ni adalah untuk kita nak menarik orang lain supaya mereka ni mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah dan apa yang Allah sampaikan kepada baginda. Khususnya Nabi akhir zaman adalah kepada baginda Nabi SAW. Itu makna dakwah. Sebab itu dakwah ni diambil daripada perkataan da'a. Maknanya memanggil, menyeru manusia, panggil manusia. Kalau orang jauh, maka dipanggilnya untuk datang dekat, untuk kembali. Supaya kalau sekiranya di hujung itu akan ada bahaya, maka dipanggil supaya diingatkan di sana ada bahaya. Maka itulah yang disebutkan sebagai dakwah. Dan para alim ulama menyebutkan bahawa secara ringkasnya dakwah ini seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Imran ayat 104. Dan ada juga dalam ayat Quran, dalam surah Al-Imran juga ayat yang sama yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah sebut di dalam surah Al-Imran ayat 104 ni, Allah sebut dulu. Dan hendaklah ada dalam kalangan kamu, iaitu umat Islam ini, yang menyeru kepada kebajikan. Maknanya dia suruh orang melakukan kebaikan, suruh orang melakukan perintah Allah. Apa yang Allah sarankan, apa yang Allah suruh buat. Kemudian menyuruh kepada benda yang ma'ruf, iaitu perkara-perkara kebajikan, dan mencegah daripada perbuatan ataupun pekerjaan yang mungkar. Nahi mungkar disebut. Maknanya di sana ada dua kategori. Yang pertama, kita suruh orang buat baik seperti mana apa yang Allah mahu, dan yang mencegah kemungkaran ni kita larang manusia, kita cegah manusia daripada melakukan perkara yang Allah tak redha, Allah tak mahu. Kemudian Allah sebut dalam ayat ni, kalau inilah yang kita buat, merekalah orang-orang yang beruntung. Untung mana? Untung di dunia dan juga akhirat. Itu keuntungan. Dan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini pujian Allah. Kelvin, sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIM, Allah puji. Allah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik ummah. Maknanya Allah puji, punyalah banyak umat manusia ni. Kita ada waktu umat Nabi Nuh, umat Nabi Zakaria, ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Lut, banyak, pelbagai Nabi ada. Dan umat Nabi Muhammad, pelbagai generasi manusia, Allah puji umat Muhammad. Allah sebut apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat. Kenapa? Kerana kita ada dua sifat ni. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu suruh manusia
berdakwah supaya manusia ini membuat perbuatan ataupun benda-benda yang makruf, yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada melakukan kesalahan ataupun dosa. Ini adalah sebaik-baik ummah disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Dan untuk pengetahuan Kelvin, sebelum kita nak sebut tentang mana lebih baik, dakwah kepada Muslim ataupun non-Muslim, sebelum kita nak sampaikan itu, kita tengok mesej dakwah baginda Rasulullah. Allahu Akbar. Kalau kita lihat sejarah dakwah baginda Rasulullah, dia akan menjentik dan akan mengalirkan air mata bagi mereka yang mempunyai jiwa yang hidup. Bila Nabi SAW berdakwah, pernah satu ketika di dalam tafsir surah Tabbat. Surah Tabbat yang mana Nabi SAW pergi ke satu pasar dinamakan Zilmajas. Satu pasar yang berada di Mekah dinamakan Zilmajas. Zilmajas ni ada lagi di Mekah. Dia jadi bandar dah. Pada satu hari Nabi berdakwah, Nabi pergi ke pasar, Nabi berdakwah, Nabi sebut, ya ayyuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, sebutlah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa antum tuflihu, kamu akan berjaya. Ini dakwah Nabi. Kan ini dakwah Nabi. Nabi mengajak manusia menyebut la ilaha illallah. Kan senang kan saudara Syafiq, kalau DJ Syafiq tengok, senang je dakwah ni, la ilaha illallah, menyeru manusia untuk la ilaha. Kita hari ni DJ Syafiq kan, punya panjang lebar kita khutbah, punyalah panjang kita berceramah, orang masuk tinggal kanan keluar tinggal kiri. Tapi Nabi punya dakwah kan, DJ Syafiq, ringkas dia. Nabi pergi, ya ayyuhanna, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, sebutlah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa antum tuflihu, kamu akan berjaya. Itu je dakwah Nabi. Tetapi cabaran dia cukup hebat. Di belakang Nabi SAW ada bapa saudaranya, iaitu Abu Lahab. Abu Lahab bapa saudara Nabi, pakcik Nabi, yang mana duduk belakang Nabi, dia ikut Nabi, dia follow Nabi. Dia bukan jadi follower Nabi, tetapi dia jadi penentang Nabi. Kalau jadi follower tak apa, dia jadi penentang. Dia kata, jangan percaya Muhammad ni penipu, jangan percaya Muhammad ni dusta, jangan percaya Muhammad ni bohong, jangan percaya. Dia ikut Nabi. Dan dalam dakwah Nabi, tak ada pun dalam riwayat yang menyatakan Nabi pusing belakang, Nabi tampar gaban sekali dekat pakcik dia, tak ada. Kan, Nabi marah tak? Nabi teruskan dakwah. Nabi terus beritahu kepada manusia supaya mengenal Allah. Kita hari ni, kan, Kelvin, DJ Syafiq dan sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIM, bila orang marah kita sikit, kita left group. Left group kita. Kalau kita rasa, kenapa dia cakap, sedangkan aku ajak kebaikan. Kadang suami ajak isteri untuk nak melakukan benda-benda yang baik. Kadang-kadang bila ditentang, kita rasa kecewa, kita rasa duka cita, kita rasa sedih. Sedangkan Nabi punya dakwah lagi dahsyat, lagi hebat. Tentangan daripada mereka yang tak nak beriman. Bukan tu saja, dibaling batu sehingga jasad baginda Nabi SAW berdarah ketika mana Nabi di Taif. Dahlah pergi ke Taif, dalam keadaan Nabi pergi nak berdakwah, dibalingnya dengan batu, tak kira perempuan, tak kira budak, tak kira yang tua, tak kira yang hamba, semua pulau Nabi SAW, baling Nabi. Dan ada seketika bagaimana Nabi berdakwah je, Nabi bukan minta harta orang, Nabi bukan nak pangkat, bukan Nabi nak jawatan, tetapi Nabi hanya nak suruh manusia ni kembali kepada Allah. Kelvin, tentangan yang terdapat pada Nabi SAW, Nabi diboikot. Sehingga Nabi nak pergi beli makanan tak boleh. Sehingga Nabi dalam keadaan kelaparan. Inilah yang kita kena tahu bahawa besar sungguh orang yang berdakwah. Sebab itu bila kita sebut berdakwah, pendakwah ni dia ada dua. Satu disebut sebagai da'i. Kan, da'i ni orang yang menyampaikan dakwah disebut da'i. Kan, da'i Syafiq. Bangga seketika nampak dia bernasyid boleh, jadi DJ boleh. Tu belum lagi dia ceramah.
Sekarang DJ lah kan, Doktor. Kena banyak usaha lagi ni. Allahu Akbar. Saya nak ganti Dai Syafiq ni tak boleh. DJ Allah. Syafiq tak boleh lagi. Allah. Sebab nak jadi DJ ni saya tengok dia petah bercakap. Dia pandai nak masuk mana, nak cakap macam mana kan. Sebenarnya kalau kita tengok DJ Syafiq ni pendakwah. Dia berdakwah juga. Lagi-lagi dia sampaikan, dia sebarkan. Sebenarnya nak jadi pendakwah tak semestinya ustaz. Tak semestinya kena ada PhD. Tak semestinya dia ni. Tak, dia berdakwah dalam kepelbagaian bidang dia. Nanti kita akan sentuh di hujung-hujung nanti insya-Allah. Itu yang disebut sebagai da'i. Kan? Kemudian ada satu lagi yang diseru itu, maknanya orang yang menyeru disebut da'i. Maksudnya saya sekarang ni saya disebut sebagai da'i. Saya menyeru. Maksudnya saya menyampaikan. Tapi orang yang dengar, orang yang menerima disebut madu'u. Maknanya madu'u ni orang yang mendengar, yang menerima dakwah kita. Maka kata ulama, dakwah itu boleh disampaikan sama ada kepada orang Muslim ataupun non-Muslim. Sebab orang Muslim, kalau kita sampaikan walaupun dia dah Islam, dalam agama Islam ad-dinun nasihah. Agama ni nasihat. Maknanya kita sampaikan supaya kita memberi pengajaran nasihat. Walaupun kadang-kadang saya sebut, contohlah Dai Syafiq, DJ Syafiq kita, dia kata, Ustaz, jangan lupa solat awal waktu. Saya tak boleh kata, awak ingat saya ni tak solat ke? Dia tak boleh. Itu agama dia nasihat. Walaupun nasihat itu boleh jadi saya dah buat. Cuma dia jadi peringatan. Sebab tu dalam Al-Quran Allah kata, berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang mukmin. Kan? Tanfa'ul mukmin. Dia akan memberi manfaat kepada orang mukmin. Kalau orang mukmin, dia akan terima nasihat. Walaupun dia kata, saya solat, saya alhamdulillah solat berjemaah. Tetapi apabila disampaikan peringatan, maka peringatan itu dijadikan ikhtibar. Jadi jangan kecewa orang nasihatkan kita. Jadi alhamdulillah, semoga Allah kekalkan kita dalam hidayah, dalam kebaikan. Sepatutnya itu yang kita jawab. Dan itu yang pertama, maknanya dakwah kepada Muslim. Ada juga dakwah kepada non-Muslim yang masih lagi belum memiliki agama Allah, belum mendapat hidayah Allah. Jadi dakwah kepada mereka untuk mereka faham tentang Islam. Kita kena tahu tentang apa yang perlu kita sampaikan. Maknanya kita kena sampaikan risalah dakwah seperti mana yang dibuat oleh baginda Nabi SAW tentang bagaimana Al-Quran, soal jawab, kenapa Islam begini, kenapa. Dia tanya bukan kerana dia benci Islam, tidak. Kadang-kadang kita punya mentaliti ataupun kita punya corak berfikir kita kena ubah sedikit. Kadang-kadang ada orang tanya yang dia nak faham, dia nak tahu. Macam Kelvin, dia duduk dalam masyarakat Muslim, komuniti kawan-kawan dia ada komuniti Islam. Dia tertanya dalam diri, kenapa orang Islam puasa bulan Ramadan saja? Kenapa tak puasa pada selain Ramadan? Kenapa orang Islam ada solat selain daripada solat wajib, dia solat? Kenapa orang Islam boleh kahwin 4? Contoh kan? Jadi, bila kita jawab, dan banyak dah sebenarnya dalam program Kelvin ni, bila kita jawab, rupanya begitu. Maknanya ada hikmah dia. Kenapa orang Islam ajar sedetailnya makan tangan kanan, contohnya masuk tandas kaki kiri, kalau nak minta maaf. Sampaikan untuk nak membersihkan najis pun diajarkan dalam Islam. Sedetail itu. Bila orang yang belum mendapat hidayah Allah, dia mengetahui tentang keajaiban ataupun kehebatan ajaran Islam, maka satu hari Allah berikan hidayah, terbuka, dia memilih agama Allah. Ataupun kalau sekiranya dia duduk, dia akan faham, saya faham kenapa orang Islam begini, saya tahu. Maknanya orang Islam dia kena buat begini, dia kena buat. Itu adalah kita berdakwah, kita kena sampaikan kepada sama ada Muslim ataupun non-Muslim, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, Kelvin, DJ Syafiq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena berdakwah di jalan Allah. Maka bila kita berdakwah di jalan Allah, sudah pasti yang pertama, bukanlah bererti bila kita berdakwah itu kita lebih baik daripada orang tu. Tidak. Kan? Cuma dia saling mengingati. Orang yang berdakwah, dia kena ingat, dia juga berdakwah kepada dirinya sendiri. Maknanya dia berpesan kepada dirinya.
Bukan dia berpesan kepada orang, dia pesan pada, kalau dia suruh orang solat fardu, maka dia pesan juga pada diri dia. Kita juga jangan melupakan solat fardu. Kalau dia pesan orang supaya buat kebaikan, dia juga pesan kepada diri dia, buat kebaikan dan kebajikan. Sebab itulah, bila kita nak berdakwah, dia ada lenggukan dakwah. Baik, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, apa tugas Nabi? Tugas Nabi, sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIM, Nabi SAW Allah rakamkan dalam surah Al-Jumu'ah. Allah sebutkan, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatluna ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah." Allah kata apa dalam Al-Quran? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Ialah Muhammad yang telah dibangkitkan dalam kalangan kamu, yang ummi, yang tidak boleh membaca dan menulis. Ini Allah sebutkan dalam Quran secara jelas. Dan dia ada tugas. Tugas Nabi ni 4. Allah jadikan Nabi dalam kalangan kita ada sebab. Kalau Allah jadikan Nabi ni malaikat, maka sudah pasti kita ada alasan. Betul tak DJ Syafiq? Kita ada alasan. Tu tak apalah, itu malaikat, dia tak ada nafsu, dia Allah jaga. Tetapi Allah berikan pendakwah yang mana Allah nak suruh mengajak manusia kepada kebaikan ini. Dalam kalangan para anbiya ni, dia manusia seperti kita. Jadi kita tidak ada alasan. Nabi makan dan minum, Nabi tidur. Cuma yang membezakan, Nabi mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan untuk menjadikan Nabi ni sebagai orang yang benar, bukti yang kukuh, dia adalah perintah Allah. Allah kurniakan kepada kita, kepada Nabi, mukjizat. Allah bagi mukjizat supaya orang tahu, oh betul dia Nabi. Kadang-kadang kita pun pelik kan DJ Syafiq. Ada orang, sahabat-sahabat pendengar, Kelvin, ada orang mengaku dirinya Nabi. Dia kata saya pun Nabi juga. Jadi cuba tanya dia, apa mukjizat awak? Kalau Nabi Muhammad, mukjizat Nabi ni banyak. Mukjizat paling besar Al-Quran, yang tidak boleh dikritik. Kalau lihat daripada bahasa Arab, orang yang pakar bahasa Arab pun akan kalah. Sebab bahasa yang digunakan Al-Quran cukup hebat. Tangan Nabi keluar di celah-celah jari Nabi keluar air. Nabi membelah bulan. Ini mukjizat para anbiya. Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api tak terbakar. Kan? Nabi Isa, Nabi Musa, semua pelbagai mukjizat. Cuba tanya orang yang mengaku dirinya Nabi, apa mukjizat? Dia boleh jadi, dia kata, mukjizat saya makan 5 pinggan. 5 pinggan saya boleh habis nasi. Itu bukan mukjizat, itu melantak namanya. Kadang-kadang kita ni, bila orang mengaku dia Nabi, maka kita kena tahu bahawa Nabi yang terakhir adalah baginda Nabi SAW. Sebab tu, sampaikan dakwah ni, kita kena sentiasa sebut. Supaya inilah kerja dakwah. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tidak ada Nabi melainkan Nabi Muhammad. Dia apa yang dia bawa Quran. Itulah pendakwah. Itulah yang kita kena sampaikan. Itulah yang kita kena sebut. Yang seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tadi, iaitu tugas Nabi ada 4. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Yang pertama, yatluna ayati, membacakan ayat Al-Quran. Sampaikan ayat Al-Quran. Wa yuzakkihim, menyucikan akidah mereka daripada khurafat, daripada benda-benda yang tak betul ni Kelvin. Allah suruh sembah Allah yang Maha Esa. Wa yu'allimuhumul kitab, ajarkan apa yang terdapat dalam Al-Quran, hukum hakam, mana yang boleh, mana yang tak boleh, apa yang Allah redha, apa yang tak Allah redha. Wal hikmah, kebijaksanaan. Dakwah dengan tempat, maknanya dengan dakwah pendekatan yang terbaik, hikmah, dengan cara yang terbaik. Maka itulah tugas Nabi SAW. Jadi persoalannya, ni persoalan, mana lebih baik? Kita nak berdakwah kepada Muslim ke kepada non-Muslim? Kita dah faham lah tadi dakwah, Nabi berdakwah
dan dakwah ni kena sampaikan kepada muslim dan juga non-muslim, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian kita dah tahu bagaimana cara Nabi SAW berdakwah. Tapi persoalan Kelvin ni masih lagi Dr. HD belum jawab. Nak tahu jawapannya, kita berehat seketika. Selepas ini kita akan jawab dengan apa yang ditanyakan oleh saudara kita Kelvin, insyaAllah. Ya, insyaAllah Doktor, kita nak rehat seketika, akan kembali selepas ni. Doktor tenang-tenang seketika, nak baca kopi ke, baca teh tu Doktor? Kan? Sebab studio Doktor tu nampak macam komplit, pusing kiri, pusing kanan je. Kan? Kita pun teringin nak ziarah studio Doktor tu nanti. Kan? Ada masa kita nak pergi tu nanti. Baik, Doktor, kita rehat seketika. Kita akan kembali selepas ni untuk kita jawab lagi soalan yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q. Okay? Untuk anda kalau ada soalan pertanyaan, boleh juga hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404. Berehat seketika, kembali selepas ini. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah bahawa Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, si bakhil itu adalah orang yang aku disebut di sisinya, namun dia tidak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, diceritakan bahawa junjungan Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menaiki anak tangga mimbarnya lalu mengucapkan amin. Baginda naik satu lagi anak tangga lalu mengucapkan amin. Kemudian baginda naik satu lagi anak tangga lalu mengucapkan amin. Sayyidina Mu'ad radhiyallahu anhu lantas bertanya kepada baginda mengenai aminnya tadi. Lalu sabda junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam telah datang kepadaku lalu berkata, ya Muhammad, barang siapa disebut namamu di sisinya lalu tidak dia berselawat kepadamu, maka mati dia, maka masuklah dia ke dalam neraka dan Allah pun menjauhkannya. Wahai Muhammad, ucapkanlah amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Begitulah juga dengan orang yang masuk ke bulan Ramadan tapi amalannya tidak diterima lalu mati dia. Dan begitulah bagi orang yang dapat hidup bersama kedua ibu bapanya atau salah seorang darinya tapi tidak berbakti kepada keduanya lalu mati, juga menerima nasib yang sama. Wa an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Mafhumnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lupa selawat ke atasku, sesungguhnya dia lupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Wa an Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan wa in dakhalul jannah lima yarawna min ats-thawab. Mafhumnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, satu kaum itu apabila duduk dalam satu majlis lalu mereka tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadilah majlis itu sesalan ke atas mereka. Walaupun mereka masuk syurga sekalipun, mereka tetap menyesal kerana melihat betapa besarnya kerugian pahala tidak berselawat di majlis itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Nyambal berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita masih lagi berada di rancangan Calvin Bertanya. Saya Syafiq temankan anda untuk Aspirasi 10.1 ini. Dan kita nak teruskan lagi bincang-bincang bersama soalan yang dibawakan oleh saudara Calvin Q. Dan juga sesi perbincangan ini dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, atau kita panggil panggilan akrabnya iaitu Dr. HD. Okey, kita bincang dalam tajuk kita pada kali ini iaitu berdakwah untuk orang Islam atau orang bukan Islam, yang mana yang lebih utama? Itu persoalannya, Doktor. Jom kita nak sambung lagi, Doktor, dalam bincang-bincang kita ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih pada DJ Syafiq. Terima kasih kepada Calvin. Dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat setia pendengar Radio IKIM, sama ada yang mendengar ataupun yang menonton kita di FB Live Radio IKIM, di IKIM FB. Semoga Allah merahmati dan meredai, insya-Allah. Saya sempat juga melihat di FB ni ada satu soalan yang mungkin saya tengok dari atas tadi. Dia kata macam ni, Ustaz, dia kata, yelah saya nak berdakwah tapi saya ni bukan alim. Betul. Jadi macam mana saya nak berdakwah? Betul lah. Ada di situ. Jadi dia kata macam mana saya nak ni. Dia kata kalau orang-orang biasa kita sedar diri tak adalah berapa alim, tak berapa pandai dalam semua hal, tapi salah ke kita tetap mengajak orang berbuat baik walaupun diri kita ni belum terlalu baik-baik? Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada Puan Nur Ahmad ataupun Cik Nur Ahmad. Wallahu alam. Nur ni macam nama saya Nur Muhammad Hadi tapi lelaki. Jadi Cik ke Puan, insya-Allah tak apalah. Yang penting soalan yang sangat menarik. Bila sebelum saya nak sebut tentang dakwah mana yang lebih baik, sama ada kepada Muslim atau non-Muslim seperti mana soalan Calvin, saya nak cuba menjawab soalan ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita kena faham bahawa dakwah ni mengikut dan bergantung atas kemampuan kita. Kalau sekiranya kita boleh berdakwah mengenai tentang hukum hakam, mengenai tentang soal akidah, mengenai tentang soal tasawuf, maka itu adalah bidangnya, maka dibolehkan. Tapi kalau sekiranya Ustaz, saya bukanlah Ustaz nak cerita tentang kaedah solat bagaimana, saya tak boleh nak berdakwah, maka sudah pasti kita ada basic fardu ain. Maka itu juga menjadi dakwah, yang mana dakwah ni bukan saja kepada orang. Yang pertama, dakwah kepada diri kita sendiri. Kita kena berdakwah, dakwah dengan nafsu kita. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis Arba'in Nawawi ada, kata Nabi, la yu'minu ahadakum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak akan dikira seseorang daripada kamu beriman sehingga hawa nafsunya mengikut apa yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasul. Maknanya kita berdakwah pada diri kita, kita tundukkan hawa nafsu kita. Maka itu juga daripada segi dakwah. Kemudian kita pergi dakwah ke depan sedikit, kita ada ahli keluarga. Mungkin kita ada mak ayah kita ada adik-beradik kita ada suami, kita ada isteri, kita ada anak-anak, kita ada cucu. Maka dakwah dalam lingkungan kita. Tak semestinya kita kena, saya nak berdakwah ni, lepas ni kena cari mimbar, kena cari meja ustaz. Tidak, maka berdakwah dalam apa yang kita ada. Bererti kalau solat subuh contohnya, anak kita nak pergi sekolah, kita kena ubah sedikit. Saya selalu pesan, saya kata janganlah kejut anak. Contoh nama Ahmad bangun, pergi sekolah, mandi pergi sekolah. Cuba kita gunakan uslub dakwah. Ahmad bangun, solat subuh, kemudian mandi pergi sekolah. Jadi meletakkan Allah di hadapan. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah berdakwah kepada anak-anak. Bila kita telefon anak, mungkin anak kita jauh di Kuala Lumpur ke, di Johor ke, di Kedah ke, di Kelantan ke, mungkin duduk jauh dengan kita. Bila kita telefon, benda pertama kita tanya ialah kita tanya khabar dan sebagainya. Tanya juga, dah solat ke belum? Tengok waktu Zuhur contohnya, dah solat ke belum? Belum lagi mak, sekarang ni hang pergi solat. Orang Kedah lah, pergi solat dulu, kejap lagi dah habis solat 10 minit mak telefon. Itu cara dakwah. Janganlah tanya dah makan ke belum. Memanglah boleh tanya dah makan, tapi kita kena tahu orang ni dia lapar, dia akan makan. Lembu yang hidup pun akan cari makanan ketika mana dia lapar, apatah lagi manusia. Maka kita kena ubah. Sebab itulah cara berdakwah, supaya kita kena ajar anak kita, walaupun dah umur 30, walaupun dah 40. Mak saya sampai sekarang kalau saya pergi, dia pesan, dah solat ke belum?
Kan? Dia sebut kepada kita. Jadi sebab itu kita kena ubah, tanya dah solat ke belum. Itulah dakwah. Dakwah ni tak semestinya sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Tak perlu. Dakwah ni apabila kita menyentuh benda kebaikan yang bertepatan dengan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul, itulah dakwah. Mudah sangat dakwah ni. Kalau orang yang mungkin seni, macam DJ Syafiq ni, dia seni, dia boleh suara dia merdu. Allah. Saya selalu dengar dia punya nasyid. Kan? Jadi bila dia bernasyid tu mendayu-dayu sampai jiwa kita diketuk. Kena buat featuring ni. Kena buat featuring Dr. Hizki ni. Lepas ni belanja lepas ni belanja. Boleh. Belanja apa? Nasi kandak. Nasi kandak Penang kan. Allah. Baik. Bila dia dalam bidang dia berdakwah. Dia jadi DJ, dia berdakwah. Kalau orang melukis, dia boleh lukis dalam cara dia berdakwah dengan lukisan dia. Kalau orang yang buat filem, dia berdakwah dengan karya-karya filem yang mematuhi syarak. Kalau dia tu sebagai pemimpin, dia berdakwah daripada segi kepimpinannya. Kalau dia daripada segi orang yang bekerja kebersihan, dia berdakwah daripada segi kebersihan. Maknanya hari ni semua orang ada media sosial. Kenapa kita tak nak gunakan platform media sosial dalam berdakwah? Antaranya, cara berdakwah tak semestinya bercakap. DJ Syafiq disebutkan ad-du'atus samitun, pendakwah senyap. Inilah yang kita kena cipta. Pendakwah senyap ni, tengok dia, orang dah nampak itu adalah nilai Islam. Senyum, kadang-kadang dia tolong orang, dia bantu orang, dia tak cakap, tapi dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya, orang nampak bahawa itulah indahnya Islam. Dia tak bercakap pun, dia orang tengok, orang boleh tahu dah inilah nilai hebatnya baginda Nabi SAW yang mengajarkannya. Sebab tu bila orang puji kan, hebat engkau, kata kan, bagus akhlak kau, janganlah kata ya alhamdulillah saya ni memang bagus, akhlak saya memang terpuji. Tak, kita kembali kepada Islam. Allah. Kita kata ini adalah apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Inilah yang diajarkan dalam Islam. Kembalikan kepada Islam. Bila orang kata kau ni amanah lah, alhamdulillah, inilah Islam. Islam suruh kita. Saya ni amanah sebab Islam suruh. Saya ni baik sebab Islam suruh. Saya ni solat sebab Islam suruh. Sebab Allah perintahkan. Jadi orang pun, rupanya dia buat tu sebab Islam. Bila Islam suruh, dia buat, maka dia jadi baik. Maka itulah dakwah sebenarnya. Dan dakwah ni tak semestinya bercakap. Contohnya isteri. Ni ramai ni yang tengok kita ni, ibu-ibu, kakak-kakak. Kadang-kadang dia tak semestinya, bang, bangun solat malam bang. Tak perlu. Dia bangun, dia solat. Suami, dia akan tengok kat bantal. Bini semayang. Mungkin dia tak buat lagi. Kan? Kita pun solat. Lepas tu doa panjang. Ya Allah, ya Tuhan. Doa biar kuat sikit. Berikanlah petunjuk dan hidayah kepada suamiku yang tercinta, ya Allah. Suami, amin. Tapi tak bangun. Tak apa, yang penting dia dengar. Bila dia dengar, kita ingat dia dalam doa kita, itu satu dakwah. Jadi satu hari suami dia akan rasa segan. Kan? Tapi janganlah kita doa, ya Allah, engkau berilah hidayah kepada Fir'aun yang sedang tidur di atas katil. Fir'aun dia panggil suami dia. Jadi doalah, ya Allah, bagilah suami yang tercinta, aku sayang. Jadi ini kan suara, bukan sebenarnya, itu adalah dakwah juga kepada dia supaya dia suami ke isteri ke anak-anak. Begitu juga dalam doa, dalam kita bercakap, dalam kita berbicara, kita baca Quran, anak tengok kita, itu sebenarnya dakwah, pendakwah senyap. Maka dakwah ini tak semestinya kita bercakap, daripada segi tingkah laku pun dah menjadi dakwah. Dan itulah yang dilihat oleh para sahabat yang ramai masuk Islam pada zaman Rasulullah, disebabkan akhlak budi pekerti baginda Nabi SAW. Dan untuk jawapan saudara Kelvin, mana yang lebih baik? Maka sudah pasti kedua-duanya ada metod ataupun ada visi dan misi yang tertentu. Kalau kepada Muslim, sudah pasti kita nak ajak dia supaya dia melaksanakan tanggungjawab dia selaku hamba Allah. Kepada mereka yang masih lagi belum memiliki agama Allah, kita nak tarik dia, kita nak ajak dia, kita nak selamatkan dia, supaya kita kena tahu, saya, Kelvin dan semua, nilai yang berharga di akhirat nanti, dia bukan pangkat, dia bukan harta, dia bukan title, dia bukan gelaran, tetapi pangkat ataupun nilai yang di sana adalah keimanan dan ketakwaan.
Inilah yang kita nak berikan dan inilah yang kita nak minta supaya orang yang masih lagi belum memiliki hidayah Allah supaya mereka faham, dan kita nak ajak kita juga duduk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala atas nilai keimanan, ketakwaan dan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana lebih elok? Kedua-duanya adalah sama kerana tugas Nabi sampaikan kepada Muslim dan Nabi sampaikan kepada non-Muslim, iaitu masih lagi belum memiliki hidayah Allah, untuk mereka faham tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu berdakwahlah, sampaikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sepotong ayat. Maknanya tak semestinya kita kena hafal Al-Quran, hafal hadis, tetapi kita sampaikan dan ingatkan manusia kepada Allah. Itulah dakwah. Orang yang boleh melukis kartun, dakwahlah cara apa yang dia boleh. Orang yang boleh bercakap, maka dakwah cara percakapan. Orang yang buat daripada segi bidang-bidang yang berbeza, architecture daripada segi seni bina, buatlah seni bina konsep yang patuh pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, daripada segi tandasnya, daripada segi arah kiblatnya. Jadi itu juga dalam bidang dakwah. Maka bidang dakwah ni luas. Maka apa saja yang boleh menyampaikan manusia dan mengingatkan manusia kembali kepada Allah, itulah dakwah. Maka terjawablah soalan Kelvin dan beberapa soalan yang ditimbulkan di dalam FB Radio IKIM. Allahu Akbar. Itu dia kan doktor, cantik dan kemas sebenarnya apabila kita letakkan nilai dakwah itu dalam pelbagai aspek konteksnya, laluannya, kaedah, cara, metodologi seperti apa yang Dr. HD sediakan perbincangan ini. Saya kira semua orang mampu buat kan doktor. Masya Allah, walaupun kita tolong sesiapa dekat dalam perjalanan kita nak pergi kerja, nak pergi ke mana urusan kita tu, itu juga selitan dakwah yang boleh kita buat sama-sama, kita laksanakan, dan semoga itu ditunjulkan akhlak Islam itu, pribadi seorang Muslim itu yang dapat menyebarluaskan lagi seperti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Buat yang baik-baik kan doktor. Terima kasih banyak doktor, semoga bermanfaat dalam apa kita bincangkan ini, dan juga terima kasih tim kru doktor juga yang kat sana mungkin turut serta bersama-sama untuk menyempurnakan siaran kita ni doktor. InsyaAllah ada rezeki masa kita akan ketemu lagi untuk siaran yang akan datang doktor. Semoga baik-baik untuk doktor di sana. Jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara, menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Yang like, comment, share, follow rapat-rapat juga dekat dalam platform media sosial. Kekalkan juga anda dekat situ yang boleh tonton lagi sebenarnya, dan boleh lihat semula rancangan Kelvin Bertanya. Buat caraan saja di dalam Facebook, juga di YouTube. Boleh sama-sama tonton semula dekat situ. Okey? Dan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kota Kinabalu 93.9 FM. Dia datang lagi. Apa? Apa yang datang lagi ni? Dia kembali lagi. Apa yang kembali lagi? SIBF, Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 yang akan diadakan di Pusat Konvensyen MBSA dari 1 hingga 10 Disember 2023. Oh yo, jom ajak kawan-kawan. Ya, ada banyak pepamer tempatan dan antarabangsa. Wow, jom kita alami keajaibannya. Selangor International mengumpulkan hati dan pikiran. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com, atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 14162011000520. Jom berwakaf. Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, sedang membuka permohonan bagi kemasukan Februari 2024. Tawaran beasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS, ajaan penuh yuran pengajian dan pendaftaran, allowance sara diri RM300 setiap bulan, dan asrama disediakan. Untuk sebarang maklumat lanjut, sila layari laman web KUIPS di www.kuips.edu.my
MY. Jom masuk Kuips. Di sini pencinta sunnah dilahirkan. Bersama kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayuh berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah, kebajikan dan pendidikan anjuran Yadim. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank Yadim 566010625428 atau layari laman sesawang Yadim www.yadim.com.my untuk sumbangan anda. Inspirasi, Inforia, Islami. Semuanya di IKIM.